semua, salam sejahtera Malaysia. Hai 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 semua, salam sejahtera Malaysia. Bantuan dan bapak. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Setelah kita mendengar 3 ahli parlimen, termasuk Presiden PAS Abdul Hadi, Parlimen Marang, Parlimen Kemaman, dan Parlimen Kuala Terengganu. Lain lagi Parlimen Gomusang. Hari ini satu lagi situasi yang sama, kejadian yang sama berlaku di Parlimen Masjid Tanah. Walaupun kemenangan majoriti dilihat memang kemenangan kepada Bersatu PN ataupun PN Bersatu, calon PN Bersatu di Parlimen Masjid Tanah, walaupun kemenangan memang majoriti banyak, namun telah terdapat satu dakwaan bahwa berlaku wang sogokan, berlaku rasuah, wang sogokan telah diberikan. Dan pada akhirnya bantahan petition pilihan raya Masjid Tanah pada 31 Januari. Mahkamah Tinggi Melaka hari ini menetapkan 31 Januari bagi memutuskan bantahan awal petition pilihan raya yang difailkan oleh calon Barisan Nasional untuk membatalkan kemenangan Datuk Mas Ermiyati Samsudin di Parlimen Masjid Tanah pada pilihan raya umum ke-15. Adakah maksudnya petition ini telah digagalkan untuk membuktikan bahwa calon daripada Bersatu PN memang terlibat salah laku ini atau bagaimana? Hakim Datuk Anselm Charles Fernandes menetapkan tarik itu selepas mendengar hujah Peguam Muhammad Faizi, Syekh Abu dan Ahmad Nazrin Abu Bakar yang mewakili Mas Ermiyati serta Datuk Hairul Abdul Kadir dan Wan Hamidah Wan Ismail yang mewakili Abdul Hakim Abdul Wahid. Pada 3 Januari lepas, Abdul Hakim memfailkan petition itu atas dakwaan berlaku sogokan berbentuk wang dan jamuan bagi meraih undi pada PRU 15. Bantahan awal itu yang difailkan oleh Mas Ermiyati sebagai responden antara lain mendakwa petition tersebut difailkan di luar masa ditetapkan di bawah Section 38 Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954. Dan sekiranya petition ini dibatalkan, bagaimana pula dengan Parlimen Kemaman, Parlimen Gomusang, Parlimen Marang, dan Parlimen Kuala Terengganu yang juga dimenangi oleh calon ataupun wakil rakyat daripada PAS PN, termasuklah Presiden PAS sendiri. Tidak ada pun kabar bahwa petition itu dibatalkan. Namun untuk Parlimen Masjid Tanah pula, petition ini telah digagalkan. Selain daripada itu, Abdul Hakim selaku pempetition didakwa telah melakukan kesilapan kerana tidak menamakan pegawai pengurus pilihan raya dan juga pegawai Suruhanjaya pilihan raya dalam petition tersebut. Dan pada pilihan raya umum ke-15, Mas Ermiyati dari PN Bersatu menang dengan majoriti 4.411 undi dalam pertandingan 4 penjuru dan telah menewaskan Abdul Hakim Mutalib Uthman dari Muda dan Handra Wirawan Abu Bakar daripada GTA Pejuang. Dan pada akhirnya bantahan petition pilihan raya Masjid Tanah telah ditetapkan yaitu pada 31 Januari. Dan walaupun calon Barisan Nasional yang telah hanya mendapat tempat kedua untuk Parlimen Masjid Tanah yaitu sebanyak 21.193 undi, manakala parti daripada Perikatan Nasional Bersatu PN Mas Ermiyati yang telah memenangi majoriti 4.411 yaitu 25.604 undi. Dan pada akhirnya petition ini digagalkan. Jadi lain lagi daripada situasi yang berlaku untuk Tan Sri Abdul Hadi Awang dan juga Parlimen
Kuala Terengganu dan Parlimen Kemaman, di mana mereka pun telah terima satu kejutan di mana petition telah difilekan untuk mencabar kemenangan mereka di parlimen masing-masing. Jadi tuan-tuan dan bapak semua, apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan politik yang lain. Jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Tuan-tuan dan bapak semua, setelah 4 kerusi parlimen di Sabah yang telah dimenangi oleh GRS, disebabkan keempat-empat calon ini yang bertanding di 4 parlimen ini bertanding di bawah logo GRS. Dalam pada masa yang sama, mereka juga mendakwa mereka telah keluar daripada Bersatu. Dan Presiden Bersatu, Muhyiddin Yassin, telah bersuara berkenaan dengan ini bahwa sekiranya mereka mahu keluar, mereka perlu mengosongkan kerusi. Namun, tidak ada harapan untuk Muhyiddin Yassin lagi disebabkan keputusan yang sah sudah dicapai, di mana keempat-empat kerusi ini tidak perlu dikosongkan, walaupun keempat ahli parlimen ini menang di bawah bendera GRS. Tafsiran speaker terkhilaf. Bersatu heret isu wakil GRS ke mahkamah. Bersatu akan mengambil tindakan undang-undang berikutan keputusan Speaker Dewan Rakyat Johari Abdul yang membenarkan 4 bekas ahli parlimen Bersatu di Sabah mengekalkan kerusi. Dalam satu kenyataan hari ini, Muhyiddin berkata, Johari jelas membuat tafsiran khilaf berhubung kedudukan kerusi ahli parlimen yang dimenangi pada pilihan raya umum ke-15. Adakah maksudnya Muhyiddin Yassin sebagai Presiden Bersatu ingin mencabar keputusan muktamad daripada Speaker Dewan Rakyat Johari Abdul? Menurut Presiden Bersatu, Muhyiddin Yassin, Johari telah memutuskan bahwa mereka telah menyertai Gabungan Rakyat Sabah pada 27 Oktober dan sekaligus menyaksikan keahlian mereka dalam Bersatu gugur serta-merta pada waktu itu, selaras dengan pasal 10.2.3 Perlembagaan Parti. Klausa itu menyebut bahwa keahlian seseorang dalam Bersatu ditamatkan serta-merta selepas pengumuman keluar parti atau tindakan menyertai parti politik lain. Muhyiddin berhujah bahwa pasal 10.2.3 tidak terpakai kepada keempat-empat wakil rakyat itu karena mereka adalah ahli Bersatu dan parti berkenaan adalah pengasas serta parti komponen GRS pada masa itu. Justru GRS tidak boleh ditafsirkan sebagai parti politik mengikut semangat dan intipati pasal 10.2.3 Perlembagaan Bersatu. Dalam surat itu menyenaraikan 4 ahli Dewan Rakyat tersebut adalah calon GRS dan parti Bersatu, kata Muhyiddin. Sambil menambah, surat menyurat itu telah diserahkan kepada Johari sebagai bukti, memandangkan kuasa mentafsirkan perlembagaan persekutuan dan undang-undang terletak pada mahkamah. Bersatu akhirnya akan merujuk perkara ini ke mahkamah supaya keluhuran undang-undang sentiasa terpelihara. Adakah ini menampakkan bahwa Muhyiddin Yassin takut hilang 4 kerusi ini? Sedangkan 4 kerusi ini yang menang adalah GRS, ataupun ada unsur pribadi atau bagaimana? Menurutnya, saya percaya mahkamah tempat yang sesuai untuk mendapatkan keadilan dalam hal ini, memandangkan yang dipertua Dewan Rakyat daripada parti Pakatan Harapan adalah pihak yang berkepentingan. Pada 28 Desember tahun lalu, ahli parlimen Beluran Ronald Candy menulis kepada Johari dan mendakwa 4 ahli parlimen, Armizan Muhammad Ali, Khairul Firdaus Akbarhan, Jonathan Yassin, dan Mat Bali Musa perlu mengosongkan kerusi masing-masing. Ini karena keempat-empat mereka telah melanggar perkara 49 dalam kurungan E Perlembagaan Persekutuan apabila membuat pengumuman untuk keluar daripada Bersatu pada 10 Desember tahun lalu.